Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan ini Berita Pagi. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menafikan bahawa skala grade SPM yang tular di media sosial adalah daripada lembaga peperiksaan kementerian tersebut. Dalam satu kenyataan, KPM berkata skala grade SPM itu menggambarkan seolah-olah ia grade permakan sebenar Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2020 serta boleh mengelirukan orang ramai terutamanya ibu bapa dan calon peperiksaan. Justru KPM memaklumkan bahawa lembaga peperiksaan telah membuat laporan polis pada jam 10.31 malam tadi dan juga laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi siasatan lanjut. Kenyataan itu menyebut dakwaan tersebut mencemar imej, kewibawaan dan kredibiliti lembaga peperiksaan sebagai badan pentaksiran negara dan menggugat ketenteraman awam. Skala grade yang tular itu menunjukkan jadual skala markah diturunkan. Antaranya untuk matematik tambahan, pelajar mendapat A tolak meskipun memperoleh skor hanya 50 markah, manakala bahasa Inggeris dan Melayu pula dengan skor 66 markah. Semua 293 pelajar yang menduduki peperiksaan SPM 2020 dari 5 institusi pendidikan kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib lulus 100%. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menerusi perkongsian di laman Facebooknya meluahkan rasa bangga dengan pencapaian tersebut. Berkongsi kegembiraan itu, pihaknya juga menzahirkan penghargaan di atas komitmen berterusan guru-guru dalam memastikan kejayaan setiap pelajar. Dalam merealisasikan kejayaan tersebut, komitmen pembayar zakat antara yang amat beliau hargai. Ujarnya manfaat sumbangan zakat tersebut memberi impak besar terhadap pembangunan sektor pendidikan di wilayah persekutuan sekaligus melahirkan modal insan berkualiti di masa depan. Komplikasi jangkitan terhadap organ dalam tubuh menyebabkan bekas pesakit COVID-19 masih menunjukkan gejala bagi tempoh 12 minggu atau lebih dan ia tidak dapat dijelaskan dengan sebarang diagnosis alternatif. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata situasi tersebut dikenali sebagai sindrom post-COVID. Menurut beliau, The National Institute for Health and Care Excellence, United Kingdom mengeluarkan satu garis panduan mengenai long COVID atau sindrom post-COVID pada 18 Disember 2020. Sehubungan itu, berdasarkan kajian klinikal dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM membabitkan 1,004 pesakit kategori 4 dan 5 didapati 66% daripada mereka mengalami sindrom post-COVID. Antara 5 simptom yang kerap dialami oleh bekas pesakit COVID-19 adalah kelesuan, kesukaran bernafas apabila melakukan aktiviti, sukar tidur malam, batuk dan kegelisahan. Sehingga kini ujarnya rawatan yang ditawarkan adalah berdasarkan simptom yang dipamerkan pesakit dan fungsi tubuh yang terbabit. Tan Sri Nur Hisham menambah rujukan kepada bidang kepakaran yang berkaitan akan dilakukan bagi memastikan pesakit mendapat rawatan klinikal yang optimum. Sementara itu, kapasiti pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di seluruh negara kini berada pada tahap 60%. Menurut Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Dr. Aminuddin Hasim, pihaknya sentiasa bersedia dengan beberapa pilihan sekiranya jumlah pesakit di PKRC terus bertambah. Jelas beliau, keutamaan diberi kepada kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi seperti di Lembah Kelang dan Johor Bahru. Kalaulah 80% saja kita kena cari option tertentu. Tapi kita ada option itu. Sebab kita selain daripada itu kita ada 360 institut latihan awam persekutuan satu Malaysia. Itu merupakan potensi. Namun begitu, kebanyakan institut latihan awam ini telah kita gunakan sebagai pusat kuarantin yang balik daripada luar negara dahululah kita pakai situ.
Datuk Dr. Aminuddin melawat PKRC Arena Badminton Ipoh Perak. Terdapat kira-kira 440 katil di PKRC tersebut dengan 80% daripadanya telah diisi. Dewan Komuniti Sibu Jaya di Sarawak akan digunakan sebagai pusat pemberian vaksin. Menurut penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapai, pembukaan PPV itu penting memandangkan Sibu Jaya telah mencatatkan peningkatan kes COVID-19 yang tinggi pada Mac dan April lalu. Katanya PPV Dewan Komuniti Sibu Jaya mempunyai kapasiti memberi suntikan 600 dos sehari. Selain itu, Klinik Kesihatan Sibu Jaya juga kini beroperasi sebagai PPV dengan kapasiti 200 dos vaksin sehari. Siapa yang akan ke tempat ini akan ditentukan oleh MySejahtera. Tetapi saya cuba hendak bekerjasama dengan pihak SRTC dan juga dengan pihak HDC untuk memastikan bahawa penduduk di flat dan juga di Town Villa di mana mereka inilah yang paling ramai mendapat kes ataupun terkena COVID ini pada Mac dan April lepas supaya mereka diberi keutamaan. Dr. Anwar yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Negeri ditemui selepas meninjau persiapan di Dewan tersebut. Di Sibu, PPV yang sedang beroperasi adalah Klinik Kesihatan Lanang, Klinik Kesihatan Sibu Jaya dan PPV Stadium Tertutup Sibu. Sementara itu, PPV di Dewan Balai Polis Kabung Saratok dijangka beroperasi Isnin ini. Ahli Parlimen Saratok, Datuk Ali Biju dalam kenyataannya memberitahu PPV tersebut menyasarkan pemberian vaksin kepada kira-kira 400 individu sehari. Sebelum ini, penduduk di Kabung terpaksa pergi ke Dewan Sri Krian Saratok, Klinik PMG Saratok dan Hospital Saratok untuk janji temu pemberian vaksin. Datuk Ali semasa meninjau persiapan di PPV Kabung turut bersetuju menyumbang 4 unit penyaman udara untuk kegunaan di PPV berkenaan. Setakat 2 Jun 9,405 atau 49% penduduk Kabung telah mendaftar sebagai penerima vaksin. Siaran Berita Pagi di TV1 berakhir di sini. Anda boleh terus mengikuti Berita Pagi di saluran Berita RTM dan saluran OK. Pastinya yang sahih di Berita RTM. Dalam pada itu, masih belum ada cadangan untuk memberi vaksin COVID-19 kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun depan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, fokus utama ketika ini adalah kepada fasa kedua membabitkan golongan warga emas. Kita bagi sekarang ni kita buat fasa 2. Kita kena fokus fasa 2. Orang-orang tua-tua ni, pakcik-pakcik kita ni, atuk-atuk kita kena settle dulu. Lepas tu orang-orang yang berkepentingan. Saya bagi tahu yang case to case yang nak pergi overseas kan, yang terpaksa ni case to case basis. Beliau bercakap kepada media selepas melawat pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Bandaran Kinta Batu Gajah, Perak. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Tajin, Kuala Berang yang bermula hari ini hingga 25 Jun membabitkan seramai 1,403 orang penduduk dan 270 kediaman. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu DSP Muhammad Adli Mat Daud berkata jumlah berkenaan merangkumi kawasan seluas 10 km persegi dan terletak kira-kira 8 km dari Pekan Kuala Berang. Kampung berkenaan merupakan lokaliti kedua dikenakan PKPD di Hulu Terengganu selepas Mukim Kuala Berang yang berakhir semalam. Di kawasan ini telah berlaku penularan wabak COVID-19 dalam tempoh 14 hari di mana setakat ini telah menunjukkan sebanyak 31 kes telah dicatatkan positif COVID-19. Sebanyak 3 SGR, Sekatan Jalan Raya akan dipasang mulai petang ini dan pasukan penugasan Sekatan Jalan Raya ini akan mula beroperasi pada jam 12 tengah malam ini.
Penularan jangkitan COVID-19 di kampung berkenaan dipercayai dari kluster berkaitan pergerakan semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri lalu di Kampung Matang dan Kampung Tengkawan yang terletak bersebelahan Kampung Tajin. Sanitasi besar-besaran meliputi 284 lokasi panas di seluruh negara akan dilakukan berikutan negara kini mengalami gelombang ketiga pandemik COVID-19. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata proses sanitasi sebelum ini terbukti memberi hasil yang positif. Jelas beliau, kebimbangan mula disuarakan beberapa pihak terhadap bahan-bahan kimia yang digunakan dalam program sanitasi tersebut boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat. Namun menurut beliau, selain kerjasama pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Kesihatan Malaysia turut membantu dalam sanitasi awam berkenaan. Datuk Seri Dr. Ismail ditemui media selepas memberi sumbangan barangan keperluan harian kepada masyarakat orang asli di Batu 55 Jalan Maran, Pahang. Setakat ini sebanyak 25,252 operasi sanitasi telah dilaksanakan membabitkan kawasan tumpuan orang ramai. Menolak vaksin mungkin kalau katakan boleh mendatangkan mudarat, maka dia sama macam kita membunuh diri. Hampir juga saya ditebuk leher, paru-paru saya dah tak boleh nak pump oksigen dekat seluruh badan. Saya terpaksa dipengsankan sekali lagi. COVID tu memang efek dia tu memang nauzubillah. Kalau boleh kita elak, kita elak. Masih bersama Berita Pagi. Sebanyak 745 kertas siasatan telah dibuka terhadap majikan yang melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, sejak Februari hingga Selasa lepas. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim berkata, daripada jumlah itu, sebahagiannya telah didenda dan dikenakan kompaun berjumlah lebih 3.4 juta ringgit. Menurut beliau, ia hasil pemeriksaan terhadap 106,824 penginapan pekerja serta 19,149 majikan di seluruh negara oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKM. Menurut beliau, daripada 745 kertas siasatan itu, sebanyak 125 kes telah diambil tindakan pendakwaan di Mahkamah Session. 55 kes pendakwaan telah selesai dengan jumlah denda yang dikenakan sebanyak RM361,000. Selain itu, sebanyak 291 kes telah dikompaun membabitkan nilai lebih RM3 juta terhadap majikan-majikan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 446. Tambah Datuk Awang, setakat ini sebanyak 2,657 aduan berkaitan isu perburuhan telah diterima menerusi aplikasi Working for Workers sejak ia dilancarkan 3 Mei lepas. Antara aduan diterima termasuk berkaitan ketidakpuasan hati pekerja terhadap pemotongan gaji, dipecat tanpa notis serta dipaksa bekerja ketika PKP. Hospital Jasin Melaka melakar sejarah apabila berjaya mendapat penarafan tertinggi platinum dalam pensijilan kepimpinan tenaga dan reka bentuk alam sekitar LEED yang dikeluarkan oleh Majlis Bangunan Hijau Amerika Syarikat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, lebih membanggakan apabila kejayaan itu adalah dalam kategori operasi dan penyelenggaraan bangunan sedia ada versi 4, iaitu yang pertama di dunia bagi bangunan hospital dan juga pertama di Malaysia bagi bangunan kerajaan. Kejayaan tersebut membuktikan usaha kerajaan dalam memastikan fasiliti kesihatan sentiasa berada pada tahap terbaik, terutama ketika menangani situasi pandemik COVID-19. Ia juga memberi keyakinan kepada golongan profesional antarabangsa bahawa kerajaan berada pada landasan yang betul dalam urusan penyelenggaraan di bawah KKM. Pensijilan LEED itu turut menjadi penanda aras bagi pihaknya untuk melunaskan pelaksanaan program penarafan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM yang lain bagi mengurangkan pelepasan gas rumah kaca. Pelaksanaan amalan hijau itu akan memberi penjimatan tenaga yang optimum, mengurangkan kos dan belanja operasi hospital sekaligus meningkatkan prestasi dan keupayaan keseluruhan bangunan.
5 individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh semalam atas tuduhan membunuh seorang lelaki yang mayatnya ditemui terapung di Sungai Kinta Ipoh bulan lalu. Tertuduh ialah Basharuddin Hammersla, 26 tahun, S. Jentiran, 34 tahun, S. Simeon, 31 tahun, T. Selvamani, 40 tahun dan V. Tiruganesh, 36 tahun. Ke-64 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang boleh dihukum mati atau penjara sehingga 30 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan dan tiada jaminan diberikan ke atas semua tertuduh. Sementara itu, Mahkamah Session Kuala Lumpur mendenda seorang penganggur sebanyak RM35,000 selepas dia mengaku bersalah menyamar sebagai pegawai SPRM. Tertuduh Mat Nizam Mat Yaakob membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Izraelizam Sanusi. Mat Nizam didakwa menipu lelaki berusia 48 tahun yang merupakan bekas setiausaha politik sehingga mendorong mangsa menyerahkan wang berjumlah RM50,000. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di joki kereta sebuah hotel di Jalan Putra Chowkit pada November 2018. Kes disiasat mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-dua sekali. Peguam memohon hukuman berbentuk denda minimum dengan alasan dia tidak bekerja dan menanggung keluarga selain menyesal kesalahan yang dilakukan. Seorang usahawan kosmetik dan rakannya didakwa membuat komunikasi lucah dan amang seksual dengan kanak-kanak di bawah umur. Perintah reman selama 3 hari bermula semalam dikeluarkan Mahkamah Magistrate Bandar Baru Bangi. Mereka didakwa di bawah Seksyen 12 dan 15 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Muhammad Zaid Hassan dalam satu kenyataan berkata, siasatan dilakukan selepas polis menerima aduan. Pengadu membuat laporan selepas melihat pautan siaran langsung di laman Instagram milik suspek. Suspek yang berpakaian mencolok mata menunjukkan aksi menggunakan rokok elektronik kepada kanak-kanak dipercayai berusia 14 dan 15 tahun. Lima penghantar makanan berusia 19 hingga 40 tahun yang disyaki terbabit dalam kejadian memukul seorang lelaki di Sungai semalam ditahan polis. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, pihaknya juga sedang mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terbabit dalam kejadian tersebut. Jelasnya, kes disiasat mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan dalam perhimpunan yang menyalahi undang-undang. Kejadian dipercayai berlaku apabila seorang penghantar makanan berusia 19 tahun membuat laporan polis kerana tidak berpuas hati terhadap salah seorang pelanggan yang menggunakan nama menyentuh sensitiviti agama. Pengadu kemudiannya membuat tangkap layar pesanan daripada pelanggan berkenaan serta menularkannya ke aplikasi komunikasi kumpulan penghantar makanan di kawasan itu. Keadaan tersebut menimbulkan kemarahan sekumpulan penghantar makanan dan mereka pergi ke rumah dan memukul pelanggan berusia 29 tahun terbabit di Sungai Wei. Satu upacara pengebumian diadakan di tebing barat selepas seorang remaja Palestin ditembak mati tentera Israel dalam satu pertempuran di perkampungan Bita pada Jumaat. Pertempuran tersebut tercetus dalam satu protes kejiranan penduduk Israel di Bandar Nablus. Jurucakap tentera Israel menyifatkan pertempuran itu adalah satu rusuhan keganasan yang disertai ramai rakyat Palestin. Menurutnya, para perusuh telah membakar tayar, membaling batu dan mercun ke atas tentera Israel yang dihantar melindungi kawasan berkenaan sekaligus menyebabkan mereka terpaksa membalas dengan tembakan. Seorang remaja lelaki Palestin berusia 15 tahun telah mengenai tembakan tersebut dan maut akibat cedera parah. Situasi tegang yang berlaku antara pejuang Palestin dan rejim Israel di kawasan semenanjung Gaza turut merebak ke kawasan tebing barat.
Rusia melaporkan 12,505 kes baharu COVID-19 dalam masa 24 jam. Catatan harian tertinggi pernah direkodkan di negara berkenaan sejak hujung Februari lalu. Angka tersebut menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 5,180,454 kes sejak pandemik itu berlaku lebih setahun lalu. Datuk Bandar Moskow Sergei Sobyanin sebelum ini meramalkan peningkatan kes baharu itu akan berlaku pada bulan Jun atau Julai depan. Ketika ini, hampir separuh penduduk di bandaraya berkenaan telah menerima suntikan imuniti vaksin. Bagaimanapun, dia tidak memberitahu sekatan pergerakan yang dikenakan di bandaraya tersebut tidak akan diperketatkan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Rusia memberitahu seramai 396 orang lagi maut sekaligus menjadikan jumlah kematian keseluruhan seramai 125,674 orang. Bagaimanapun, statistik dari agensi persekutuan pula menunjukkan perbezaan apabila sekitar 270,000 kematian direkodkan sejak April tahun lalu. Tatkala jumlah kematian COVID-19 di Amerika Syarikat mencecah 600,000 orang, satu upacara peringatan kepada mangsa-mangsa pandemik berkenaan diadakan di sekitar Taman Perkuburan Greenwood di Brooklyn. Upacara yang dinamakan Naming the Lost itu dihiasi dengan kad dan gambar poster mereka yang telah meninggal dunia dan ia dilakukan sebagai satu penghormatan serta peringatan daripada orang yang tersayang. Turut ditempatkan di tugu peringatan tersebut ialah mereka yang meninggal dunia di Pusat Jagaan Orang Tua di New York. Menurut penganjur upacara itu, merupakan usaha murni para sukarelawan dan juga ahli keluarga serta rakan kepada mangsa yang meninggal dunia akibat virus berkenaan. Ketika ini, Amerika Syarikat semakin menghampiri angka 600,000 kematian COVID-19, iaitu kira-kira 15% daripada jumlah keseluruhan di seluruh dunia, iaitu 4 juta kematian. Selain Amerika Syarikat, turut mencatat peningkatan jumlah kematian akibat pandemik ini ialah Brazil dan India. Perkembangan sukan. Impian Harimau Malaya untuk meneruskan kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 akhirnya lebur selepas tewas 1-2 kepada pendahulu Vietnam pada aksi kumpulan G tengah malam tadi. Kekalahan itu turut menyaksikan skuad negara terus gagal menamatkan badi kekalahan di tangan skuad naga emas itu sejak 2014. Pada aksi di Stadium Al Maktoum itu, jaringan penalti Kiew Ngoc Hai pada minit ke-82 menjadi pemusnah harapan Malaysia untuk mencerahkan peluang layak kepusingan seterusnya. Skuad kendalian Tan Cheng Ho itu bangkit daripada ketinggalan 0-1 dan menyamakan kedudukan menerusi jaringan penalti penyerang naturalisasi negara Guilherme Di Paula pada minit ke-72. Sebelum itu, Vietnam terlebih dahulu di depan hasil jaringan Nguyen Tien Linh pada minit ke-20.
Ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut skuad Harimau Malaya dalam kempen kelayakan itu selepas diaibkan 0-4 oleh Emiriah Arab Bersatu UAE minggu lalu. Keputusan ini menyaksikan Vietnam yang mengekalkan rekod tanpa kalah terus kekal di tangga teratas dengan 17 mata selepas 7 perlawanan, diikuti UAE 15 mata, Thailand 9 mata, Malaysia 9 mata dan Indonesia 1 mata. Hanya juara kumpulan dan 4 pasukan terbaik di tempat kedua akan mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia sekaligus layak secara automatik ke Piala Asia. Malaysia seterusnya akan beraksi menentang Thailand pada aksi terakhir kumpulan pada awal pagi Rabu. Manakala Vietnam bakal berdepan cabaran UAE dalam penentuan juara kumpulan. Pilihan kelima Stefanos Tsitsipas berjaya menangani kebangkitan pemain Jerman Alexander Zverev sebelum menang 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 dalam satu pertarungan sengit di separuh akhir terbuka Perancis awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Tsitsipas mara ke pentas final dalam kejohanan Grand Slam buat kali pertama sepanjang kariernya. Berita pagi berakhir di sini. Fahami tujuan sebenar PKP dan bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Lindung diri dan lindung semua. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.